Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hazan nabiyyin karim wa ilal malaikatil muqarrabin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnati ila yaumil Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di kalangan kamu akan beberapa derajat. Alhamdulillah. Apa khabar tuan-tuan? Sahabat-sahabat, saudara-saudari yang sama-sama live pada malam ni, insya-Allah. Jadi pada malam ni saya mengambil sedikit masa tuan-tuan untuk sesi tazkirah pada malam ini. Sebagaimana tazkirah yang sebelum ni yang saya telah sampaikan, tuan-tuan bolehlah kata panjang-panjangkan pada sahabat-sahabat yang lain. Mudah-mudahan kita dapat bermanfaat terhadap apa-apa yang saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah. Jadi pada malam ini insya-Allah taala kita membicarakan satu tajuk fadlul ju' fi syahr Ramadan. Fadlul ju' fi syahr Ramadan, kelebihan pemurah pada bulan Ramadan. Satu hadis yang diriwayat daripada Ibn Abbas. Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hatta yulqahu Jibril alaihi salam wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan yutadarisuhu al-Quran. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi min rihil mursalah, rawahu Imam Ahmad bizadati fi arihi wa hiya la yusalu an syai'in illa a'tahu, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu yang berbunyi ajwadun nas. Ajwa ni mana sepemurah-pemurah manusia. Adalah Nabi baginda Rasulullah sallallahu itu sepemurah-pemurah manusia. Kana Rasulullah sallallahu ajwadun nas. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan adalah Nabi itu sangat pemurah pada bulan Ramadan. Hatta yulqahu Jibril, sehingga dia dipertemukan kepada malaikat Jibril alaihissalam. Wa kana yalqu fi kulli min Ramadan, dan adalah malaikat Jibril tadi berjumpa dengan Nabi pada setiap malam daripada bulan Ramadan. Fi kulli lailah fi Ramadan. Pada setiap malam pada bulan Ramadan yudarisuna al-Quran. Di mana dia bertadarus Quran bersama dengan Rasulullah SAW. Jadi Nabi bertadarus Quran dengan Jibril. Ada masanya Nabi membaca, Jibril menyemak bacaan Nabi, dan ada masanya Jibril pula membaca dan Rasulullah menyemak bacaan malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian wala Rasulullah SAW wajwadu bi khairin min rihil musalah, dan Rasulullah SAW itu sepemurah-pemurah manusia dengan membuat kebajikan min rihil mursalah, daripada angin yang berhembus. Mana nak jenis ini merupakan satu ayat yang dalam bentuk balaghah. Ayat dalam bentuk balaghah yang menunjukkan pada kita bahawa sifat pemurah yang ada pada Nabi itu disamakan dengan angin. Macam mana angin dia dan angin dia pelbagai jenis angin lah. Kita tahu yang masuk angin ni angin yang bertiup dengan kuat dan kencang. Jadinya nak gambar pada kita tentang mana ada pertashbihan, perserupaan sifat angin tadi yang kuat dan kencang tadi dengan sifat pemurah yang ada kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sifat Nabi yang ada, sifat pemurah dia pada bulan Ramadan. Hadis ini riwayat daripada Imam Ahmad bizadati fi akhiri, dengan ditambah pada akhirnya kalimat la yusalu an syai'in illa atahu, tidak meminta ia daripada sesuatu kecuali diberi akan dia. Mana Allah Subhanahu Wa Taala tu tidak meminta oleh hamba padanya sesuatu, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi permintaan.
Ataupun juga boleh dimaknakan bahawa apabila orang lain meminta pada dia, maka Nabi akan memberi. La yusalu an syai'in illa atahu. Tidak diminta daripada sesuatu pada Nabi tadi kecuali Nabi memberikan apa yang ada kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana pemberi dalam bentuk harta. Baik, kalimat al-jud, jim waudu, jim waudal, jud maknanya wasa'ah al-ata, keluasan pemberian. Wa kasarathu, dan juga banyaknya pemberian. Wallahu ta'ala yusafu bil jud. Allah SWT disifatkan dengan jud, dengan pemurah. Wa min asma'ihi jawad, dan sebahagian ataupun salah satu daripada nama Allah Ta'ala itu ialah Al-Jawad. Ada satu nama Allah namanya Al-Jawad, dengan difatahkan huruf waw yang mukhaffafah, yang diringankan, mana tidak ada tasydid. Itulah Al-Jawad. Jadi sifat Jawad ni ialah salah satu daripada sifat Allah SWT. Jadi kata-kata Al-Jud itu diambil daripada nama Al-Jawad yang ada kepada Allah SWT. Masya Allah. Baik. Kemudian dalam Sunat Tirmizi pula ada sebuah hadis yang diriwayat daripada Sa'ad bin Abi Waqqas daripada Nabi SAW, di mana baginda Rasulullah bersabda, dia kata, Innallaha ta'ala jawad, Innallaha ta'ala jawad yuhibbul jud, karim yuhibbul karam. Sungguh Allah SWT itu pemurah. Allah Ta'ala pemurah, jadi dia mencintai orang-orang yang pemurah. Karim, Allah Ta'ala itu yang mulia, dia mencintai orang-orang yang mulia. Orang yang pemurah ataupun orang yang pemurah, karim, dan juga Allah Ta'ala mencintai orang yang pemurah ataupun orang yang mulia. Baik, ini sebuah hadis Rasulullah SAW. Ni hadis ni semua nak menggalakkan kita lah, bagi motivasi pada kita supaya kita melazimi akan diri kita sentiasa bersifat pemurah terhadap segala harta kita, dan kita infakkan pada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah pada bulan Ramadan yang mulia ini. Baik, insya-Allah. Dan ada satu hadis daripada riwayat daripada Imam Tirmizi daripada Abi Zar, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, an rabbihi taala, yang mana hadis ini merupakan hadis kursi, yang mana hadis ini terima daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa Allah Ta'ala sebut? Dia kata, ya ibadi, law anna awalukum wa akhirukum wa hayyakum wa mayyitakum wa ratbakum wa yabisakum ajma'una ala ittaqa qalbin abdin min ibadi ma zada zalika fil mulki janahal ba'udah. Walau anna awalakum wa akhirakum wa hayyakum wa mayyitakum wa ratbakum wa yabisakum ijtama'u ala ishqa ala syaqqa qalbin abdin min ibadi ma naqasa zalika fil mulki janahal ba'udah. Kemudian tadi agak panjang sikit, walau anna awalakum wa akhirakum wa akhirakum wa hayyakum wa maitakum wa ratbakum wa yabisakum ijtama'u ala sa'idil wahid fasa'ala kulli insan minkum ma balagta umniyatahu fa'ataitu kulla sa'ilin minkum ma sa'ala ma naqasa zalika fi mulki illa kama law anna ahadakum marra bil bahri faghamasha fihi ibratan summa rafa'a ilaih zalika bi anni jawadun wajidun majidun af'alu ma yurid a'ta'i kalamu wa azabi kalam a'ta'i kalamun wa azabi kalam innama imri'i syai'in iza adraktuhu an aqulu lahu kun fayakun, an aqula lahu kun fayakun. Baik, apa maksud daripada hadis ni tuan? Tuan-tuan, dia agak panjang. Ni merupakan satu hadis kursi berkenaan dengan nak nyata kepada kita sifat kepemurah yang ada kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Allah Ta'ala sebut, dia kata, wahai hamba-Ku, seandainya sesungguhnya awal kamu dan akhir kamu dan yang hidup di kalangan kamu dan orang yang mati pada kamu dan orang yang perkara-perkara yang basah dan yang kering dihimpun semuanya di atas satu hati orang yang paling bertakwa daripada hamba-hamba-Ku, mazada zalika fi mulki janahal ba'udah, nescaya tidak menambahkan akan dia akan kerajaanku walaupun janahal ba'udah, walaupun seberat sayap nyamuk, walaupun sebesar sayap nyamuk, tuan-tuan. Nak sebut pada kita, kalau seandainya kita kumpulkan semua manusia lah,
daripada umat yang terdahulu, umat yang kemudian, laki-laki, perempuan yang hidup, yang mati dan sebagainya, kan, yang benda yang basah, benda yang kering, semua-semualah kalau diimpunkan dalam satu hati menjadi orang yang paling bertakwa kepada Allah SWT terhadap diriku, semuanya tadi kan tidak akan menambah kerajaanku walaupun janahal ba'udah, walaupun sebesar sayap nyamuk. Masya-Allah. Begitu juga lau anna awalakum wa akhirakum wa hayyakum wa maitakum wa ratbakum wa yabisakum ijma'u ala ashqa qalbin abdin min ibadi ma naqasa zalika fil mulki janahal ba'udah. Itu juga sebaliknya, kalau seandainya dihimpunkan orang yang paling awal daripada kamu dan orang yang paling akhir daripada kamu, yang hidup daripada kamu dan orang yang mati daripada kamu, perkara yang basah, benda yang kering, kan, dihimpunkan semuanya daripada dalam satu hati orang yang paling orang yang paling benci kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang paling ganas, orang yang paling paling jahat, orang yang paling jahat di kalangan kamu dikumpulkan dalam satu hati semua tadi, mana qasazalika fil mulki janahal ba'udah. Nescaya dia tidak akan mengurangkan kerajaanku walaupun sebesar sayap nyamuk. Masya-Allah. Walaupun sayap tidak akan kurang. Seterusnya, walau anna awalukum akhirakum, kalau seandainya dikumpulkan kamu, orang yang paling awal pada kamu dan orang yang paling akhir daripada kamu, yang hidup dan yang mati dan sebagainya, ijtama'u ala sa'idil wahid, berkumpul pada satu tanah yang satu, berkumpul pada tanah yang satu, wasa'ala kulli syai'in, wasa'ala kulli insan minkum, dan memintalah setiap manusia daripada kamu, ma balagat umniyah, sesuatu yang boleh menyampaikan kepada hajatnya, fa'ataitu kulli sa'ilin, maka aku berikan setiap di kalangan kamu yang meminta tadi, kan, aku bagi semua orang yang meminta tadi, mana qasa zalika fil mulki, saya tidak akan mengurangkan pada kerajaanku, illa kama law kana ahadukum marra fil bahri, melainkan seumpama orang-orang, melainkan seumpama barang yang jikalau salah seorang kamu tadi pergi ke laut, faghamasa fihi ibrak, kemudian dimasukkan jarum ke dalam laut, summa rafa'ah, kemudian diangkat jarum tadi, kan, ilahi, kan, wazalika, maka demikian tadi kerana sesungguhnya akulah Allah Subhanahu Taala yang bersifat jawad, kan, bersifat akulah yang bersifat pemurah, aku yang bersifat pemurah, kemudian akulah yang maha wajid, al-majid, kan, aku juga yang bersifat maha penemu, wajid dan majid dan maha mulia, kan, af'ala ma uridu, aku perbuat apa yang aku kehendak, a'ta'i kalam, aku berikan akan kalam, dan aku azabkan akan perbicaraan, innama mar'in li syai'in, hanya saja seseorang itu dengan sesuatu apabila aku didapatkan akannya, bahawa aku katakan baginya kun fayakun, kan, aku katakan kun fayakun, jadilah maka jadilah. Ini nak nyata kepada kita, maknanya kalau seandainya manusia tadi, kan, berkumpul semuanya, kerana berkumpul semuanya pada tanah yang satu, pada tempat yang satu, kemudian masih minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala sesuatu permintaan, kemudian Allah Taala bagi segala permintaan mereka tadi, nescaya mana qasa zalika, dia tidak akan mengurangkan kerajaanku, kata Allah SWT. Dia tak akan mengurangkan. Samalah seperti kalau seandainya salah pada seorang kamu tadi, dia kata lalu kat laut ataupun lalu kat tepi laut, kemudian diambil satu jarum, dan jarum itu dimasukkan dalam laut, kemudian diangkat jarum tadi. Jadi apa yang tinggal pada jarum tadi, maka sesungguhnya yang tinggal itu tak banyak, sikit sangat yang ada hasil yang kalau nak dibandingkan dengan khazanah Allah Subhanahu Wa Taala yang seluas langit daripada dan seluas bumi. Kenapa? Kalau Allah Taala itu punya sifat pemurah tadi, Allah Taala yang maha pemulia, kan, dan Allah Taala beri apa yang kamu kehendak tadilah. Masya-Allah. Baik, kemudian wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadu bani Adam ala itlaq kama fi hadzal hadis. Dan adalah Nabi Muhammad SAW itu ajwadu bani Adam, sepemurah-pemurah anak Adam,
alal itlaq, di atas itlaq. Mana itlaq ni tidak ada kait apa-apa. Mana secara itlaqnya tuan-tuan, baginda Rasulullah SAW ini ialah orang yang paling pemurah di dunia. Ajwadu min bani Adam, mana sepemurah-pemurah anak Adam yang ada dalam muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian daripada Anas juga, kana Rasulullah SAW ahsanun nas, asja'an nas wa ajwadan nas. Ada satu pula lain menyatakan bahawa Nabi Muhammad SAW itu ialah sebagus-bagus manusia, sebagus-bagus manusia. Kemudian Nabi juga asja'an nas, mana seberani-berani manusia, wa ajwadan nas, dan Nabi juga mendapat gelaran sepemurah-pemurah manusia. Ini gelaran yang dibagi pada Nabi. Ahsanan nas, sebagus-bagus manusia, asja'an nas, mana seberani-berani manusia, dan Nabi juga ajwadan nas, mana sepemurah-pemurah manusia. Wa kana judu'u sallallahu alaihi wasallam yatada'afu fi Ramadan, dan pemurah Nabi SAW tadi berganda-ganda dia pada bulan Ramadan. Berganda-ganda pemurah dia. Wa yazdad, dan bertambah-tambah pemurahnya. Kenapa? Wazalika li asbabim. Demikian tadi Nabi itu pemurah tadi, berganda-ganda pemurahnya li asbabin, kerana terdapat beberapa sebab. Ada 3 sebab tuan. Ada 3 sebab menyatakan pemurah baginda Rasulullah SAW pada bulan Ramadan. Ahaduha, salah satunya, inna syahr Ramadan musimul khairat. Kerana bulan Ramadan ini merupakan musim kebajikan. Kan? Musannaf kata musim kebajikan. Bulan Ramadan ini ialah musim kebajikan. Li'anna ni'mallah ta'ala ibadihi fihi ziyaratun. Kerana sesungguhnya nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada hambanya pada bulan Ramadan ini zaidah, mana bertambah. Ala ghairi, di alam selain daripada bulan Ramadan. Wa kana Nabi SAW yusiru mutaba'ah sunnatullah fi ibadihi, dan adalah Nabi Muhammad SAW tadi memberi kesan yang tinggi, yang mendalam terhadap sunnah Rasulullah SAW, sunnah Allah SWT pada hambanya. Terhadap sunnah Allah Ta'ala pada hambanya. Dan Nabi tadi jadi membuat satu contoh yang baik berkenaan dengan sifat murah. Macam saya kata tadi lah. Jadi perkataan jud itu diambil perkataan al-jawad. Jawad, mana pemurah yang ada kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, sebab yang kedua, inna sadaqah fi Ramadan afdalu minha fi ghairihi lima ja'a fi sunan Tirmizi. Kerana sungguh sedekah pada bulan Ramadan itu lebih baik, sebaik-baik perbuatan, sebaik-baik amalan, fi ghairihi, pada selainnya Ramadan. Lima ja'a fi sunan Tirmizi, sebagaimana yang datang dalam sunnah Tirmizi. Wa ghairihi an Anas, yang selain daripada Anas, daripada Nabi SAW, Nabi pernah bersabda, dia kata afdalus sadaqah sadaqat Ramadan, sebaik-baik sedekah ialah sedekah Ramadan. Wasalis, yang ketiga, kenapa Nabi SAW sangat pemurah bulan Ramadan? Kerana i'anatus sha'imin wal qa'imin az-zakiri ala ta'atihim payustaujabu bizalika amrul mislu ajrihim. I'anah ni bantuan. Bantuan ataupun pertolongan kepada orang yang berpuasa dan orang yang berdiri, qaimi, orang berdiri pada bulan Ramadan, ibadah pada malam hari, az-zakirin, dan orang yang banyak berzikir kepada Allah Ta'ala, ala ta'atihim, di atas taat mereka itu, payustaujabu bizalika mislu ajrihim, maka mewajibkan dengan demikian tadi, kata mendapat pahala seumpama perbuatan-perbuatan yang telah pun mereka kerjakan tadi. Jadi maknanya, kenapa Nabi pemurah Ramadan? Kerana nak beri bantuan. I'anatus sha'imin, nak bantu orang yang berpuasa. Orang berpuasa, contoh orang berpuasa, contoh dia nak berbuka. Jadi kita bantu dia ketika, kerana ada orang yang mendapat keluasan rezeki, ada yang rezeki tak banyak. Jadi ada orang yang kehidupannya sangat susah untuk nak mencari bekaran untuk berbuka puasa. Jadi dengan adanya konsep ajud di bulan Ramadan ini, maka i'anatus sha'imin, maka wujudnya i'anatus sha'imin, mana memberi bantuan kepada orang yang berpuasa, wal qa'imin, dan beri bantuan kepada orang yang berdiri pada Ramadan dengan kata selepas tarawih mungkin boleh bagi makan orang yang selepas tarawih dengan mori dan sebagainya, az-zakirin, dan orang-orang yang berzikir dan sebagainya, kita bagi makan selepas mereka habis berzikir. Kerana bertepatan dengan sabda Rasulullah SAW berkenaan dengan menggalakkan kita beri makan orang berpuasa ini,
di mana Rasulullah bersabda, man fatara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghairu annahu la yankusu min ajri as-sha'imin zalika as-sha'imin syai'un. Barang siapa yang memberi makan orang berpuasa, man fatara sha'iman, barang siapa beri makan orang yang berpuasa untuk dia berbuka, kana lahu mislu ajri, adalah baginya itu pahala seumpama pahala yang dibuat. La yankusu min ujri saim, tidak mengurangkan daripada pahala orang yang berpuasa daripadanya. Mana macam mana orang yang berpuasa itu mendapat pahala yang lengkap, yang sempurna, begitu juga dengan orang yang berbuka, mereka juga mendapat pahala. Jadi orang yang berbuka, dibagi makan orang yang berbuka tadi, kita dapat pahala daripada pahala puasa yang dibuat tadi, maka kita pun mendapat juga pahala daripada amalan-amalan orang-orang yang kita telah bagi berbuka kepada mereka. Baik, kemudian ada satu hadis lagi riwayat daripada Nasa'i daripada Ibnu Huzaimah fi sahihihi, dalam sahihnya, man jahaza ghazian au jahaza hajan au khalafahu fi alihi au fatara sa'iman kana lahu mislu ujurihim min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai'un. Maksudnya, barang siapa yang berikan persiapan untuk orang yang pergi perang, ataupun orang yang beri persiapan kepada orang yang berhajat, atau khalafahu fi ahli, ataupun orang yang meninggalkan ahlinya, berikan persiapan pada orang yang meninggalkan ahlinya, atau fatara saiman, ataupun memberi persiapankan orang yang berbuka, yang nak berbuka puasa, kana lahu mislu ujurihim, adalah baginya itu seumpama pahala para mereka dengan tidak dikurangkan min ujurihim ayyan qusa min ujurihim syai'un, tidak dikurangkan pahalanya walaupun sedikit pun. Macam mana orang yang berpuasa itu mendapat pahala yang banyak, itu juga kita yang telah memberikan makan kepada mereka, jadi kita juga mendapat pahala hasil pada makan kita bagi pada mereka, dan pahala-pahala puasa mereka juga dapat pada kita. Alhamdulillah, insya-Allah. Itu kelebihan beri makan orang yang berpuasa. Baik, kemudian yang keempat, inna syahrul ramadan syahrul muasah wa ta'awun wal musa'adah. Kerana sesungguhnya bulan Ramadan ialah bulan musawah. Musawah ni maknanya perkongsian. Perkongsian terhadap jiran-jiran, sahabat-sahabat. Perkongsian dalam bentuk apa? Perkongsian dalam bentuk harta. Muasat ni perkongsian dalam bentuk harta. Kerana bulan Ramadan ini bulan perkongsian dalam bentuk harta. Kan? Mana kita infak harta kepada mereka yang susah. At-ta'awun. Dan bulan Ramadan juga dikatakan sebagai bulan ta'awun, bantu-membantu, wal musa'adah, dan juga beri bantuan lah, pertolongan kepada orang yang susah dan sebagainya. Hadis riwayat daripada Uzaimah dan Mahaki. Kemudian daripada Salman Al-Farisi pula ada menyebutkan, khatabna Rasulullah SAW fi akhir yaumil min Sya'ban. Satu hari Nabi telah berkhutbah kepada kami pada akhir daripada bulan Sya'ban. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Yuhannas, qad azallakum syahrun azim mubarak, syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahrin, syahrun ja'alallahu siyamuhu faridah wa qiyamuhu lailah tatawu'an, man taqraba fihi bi khaslatin kana kaman ada faridatan fima siwa, wa man ada faridatan fihi kana kaman ada sab'ina faridatan fima siwahu, wa huwa syahru sabri was sabru sawabuhu al-jannah, asyahru al-mu'asad, syahru yazdadu fi rizqil mu'min fi, man fatara fihi sa'iman kana maghfiratan li zunubihi wa idqa raqabatihi minan nar, wa kana lahu mislu ajrihi min ghairi ayyan qusa min ujri syai'un. Qalu ya Rasulullah, kullana yajidu ma yuftiru sa'im. Maksudnya, satu hari Nabi SAW telah berkhutbah dengan para sahabat pada akhir daripada bulan Sya'ban. Ini riwayat daripada Salman Al-Farisi, ya. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Yuhannas, wahai manusia, qad azallakum syahrul azim, maka sungguh akan mendinaungi kamu tadi ada satu bulan yang mulia, azim, mulia, al-mubarak, yang beri berkat. Syahrun fihi lailah, pada bulan itu juga terdapat satu malam, khairun min alfisyahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian syahrun ja'alallahu siyamuhu faridah, bulan yang Allah Ta'ala jadikan puasanya itu puasa fardu. Kan, Allah Ta'ala fardukan puasa. Wa qiyamu lailah tatawuan, dan berdiri pada malam dia menjadi satu ibadah tatawu, ibadah sunat.
man taqarraba bi khaslatin, maka barang siapa yang menghampirkan diri padanya bi khaslatin dengan satu perkara, kana kaman ada faridah, samalah seperti orang yang menunaikan satu fardu fi ma siwahu, pada barang-barang yang selainnya, pada barang-barang yang selainnya Ramadan. Wa man ada faridah bihi, maka barang siapa yang menunaikan satu fardu padanya, kana kaman ada sab'ina faridah, samalah seperti orang yang menunaikan 70 fardu. Jadi barang siapa menunaikan satu fardu dalamnya Ramadan itu, samalah seperti orang yang menunaikan 70 fardu yang pada barang yang selain daripada Ramadan. Wa huwa syahrul sabri, dan bulan Ramadan ialah bulan sabar. Wa sabru sawabuhu jannah, sabar itu pahalanya syurga. Kemudian bulan Ramadannya syahrul mu'asad, bulan perkongsian, perkongsian harta, perkongsian rezeki. Kemudian syahrun yazdatu fi rizqil mu'min, pada bulan yang ditambahkan padanya rezeki Allah SWT pada orang yang beriman. Kemudian man fatara fihi shaiman, barang siapa yang bagi makan orang yang berbuka, man fatara fi shaiman, barang siapa yang beri makan pada orang yang berbuka, kana maghfiratan li zunubihi, nescaya dianya keampunan kepada orang yang berdosa. Kan? Keampunan bagi orang yang berdosa. Wa aidqa raqabah minana, dan kemerdekaan pada api neraka. Wa kana lahu mislu ajrihi min ghairi ayyan qusa min ajrihi, dan adalah pahalanya itu tidak dikurangkan. Kan pahalanya tidak dikurangkan, kan? Dia dapat pahala, kemudian orang berpuasa pun dapat pahala, orang yang berbuka pun dapat pahala, kemudian pahala orang berpuasa yang kita beri makan buka itu juga mendapat pada kita. Masya-Allah, tuan-tuan. Kemudian qalu ya Rasulullah, laisa qulna yajidu ma yuftiru shaim, tiada bagi kami tadi, tiada kami ini sesuatu yang boleh kami dapat untuk kami buka kepada orang yang berpuasa. Baik. Masa malangnya sahabat-sahabat tadi, ada di kalangan mereka tadi yang tak mampu, yang tak mampu nak bagi makan kepada orang lain untuk berbuka. Kenapa? Pada diri dia pun miskin, diri dia pun miskin dan susah, jadi tak mampu nak bagi sahabat-sahabat lain untuk makan. Tapi bagi orang-orang yang mampu, jom bagi makan, sedekahkan pada orang yang susah, bantu mereka untuk berbuka. Masya-Allah. Kemudian ada satu lagi hadis, qala Rasulullah SAW, maka Nabi Muhammad SAW pun bersabda, yu'tillahu hadza sawab man fatara saim ala tamrin aw syarbin ma aw mazraqil laban. Yu'tillah, memberi Allah Subhanahu wa taala ini pahala barang siapa yang memberi orang lain berbuka ala tamratin, walaupun dengan sebiji tamar, dapat pahala. Kan? Diberi orang lain makan walaupun dengan sebiji tamar. Yu'tillah hadza sawab, diberi Allah Taala orang ini pahala tadi, pahala bagi makan orang berbuka ini, man fatara saiman, barang siapa beri makan orang berbuka ala tamratin, walaupun dengan sebiji tamar, au syarbatin ma, ataupun dengan segelas air, al mazlaqil laban, ataupun segelas susu. Hanya itu saja kita dapat bagi, mampu kita nak bagi makan kepada mereka. So mana kita dikira sebagai orang yang memberi makan kepada orang yang berbuka. Wa huwa syahrul awaluhu rahmah, yang mana awalnya Ramadan tadi merupakan rahmat daripada Allah. Wa awsatuhu maghfirah, pertengah Ramadan itu keampunan Allah Ta'ala. Wa akhiruhu itqu minan nar, akhir Ramadan itu kemerdekaan daripada api neraka. Man hafafa an mamlukihi fihi, barang siapa yang memeringankan di atas daripada suatu benda yang dimiliki fihi padanya, ghafarallahu ta'ala, Allah Ta'ala mengampunkan baginya, wa ataqahu minan nar, Allah Ta'ala merdekakan dia daripada api neraka. Barang siapa meringankan daripada mamluk, mana sesuatu benda yang dimiliki. Siapa yang dimiliki? Hamba dia, kan? Dia meringankan hamba dia dengan bagi makan pada hambanya, maka Allah Ta'ala ampunkan baginya dan merdekakan dia daripada neraka. Ataupun sesiapa je lah yang kita milik, kan? Anak kita menjadi milik pada kita, ibu kita menjadi hak pada kita. So makna kita kat situ boleh kita menjana pahala kita. Baik. Kemudian faktasiru fihi arba'ah khisalin, kemudian banyakkan oleh kamu dengan 4 perkara. Banyakkan 4 perkara. Haslataini tarduna fihi bihima rabbakum, 2 perkara, dengan kedua perkara tadi maka kamu mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Waslataini la ghina'an bikum anhuma,
Dua perkara tadi, dua perkara pula tidak terkaya kamu daripada keduanya. Adapun dua perkara allatani turduna bihima, diredai mereka itu dengan keduanya oleh Tuhan kamu, iaitu syahadatu la ilaha illallah, kan, syahadah la ilaha illallah, wastaghfirunahu, dan kamu minta ampun akan mereka. Kan, kita bersyahadah, kita galakkan orang-orang masuk Islam dan sebagainya, kemudian kita minta ampun kepada orang-orang yang mohon masuk Islam, kan, orang pun sahabat-sahabat kita dan sebagainya, kita ampunkan, kita doa supaya Allah Ta'ala ampunkan segala dosa-dosa sahabat-sahabat kita, orang-orang yang ada hak terhadap kita. Kemudian wa amma khoslatani allatani, adapun dua perkara yang mana dua perkara ini tidak terkaya kamu dengan keduanya, iaitu patas Allahu jannah, maka meminta mereka itu Allah Ta'ala akan syurga, wa na'uzuna minan nar, dan minta berlindung mereka itu daripada azab api neraka. Wa man saqa sa'iman, maka barang siapa beri minum kepada orang berpuasa, saqallahu min haudi, Allah Ta'ala berikan minum min haudi, daripada telagaku, kata Allah. Man saqa sa'iman saqallahu min haudi, barang siapa bagi minum bagi orang yang berpuasa, Allah Ta'ala bagi minum akannya min haudi, daripada telagaku, telaga Rasulullah lah. Syarbatan la yatma'u, mana minuman yang tidak menghauskan. Dapat je minum ke situ, tidak ada haus lagi. Kenyang aja. Hatta yadkhulul jannah, sehingga akhirnya besok akan dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Wa lihaza asbab wa ghairiha kana jud Rasulullah SAW. Dan kerana empat sebab tadi tuan-tuan, empat sebab tadi, kan, dan ada juga mungkin ada sebab-sebab lain, kata Rasulullah, kana juduhu SAW, adalah dia menjadi sifat jud, sifat memurah yang ada kepada Rasulullah SAW. Kemudian sifat murah tadi diganda-gandakan oleh Nabi SAW fi Ramadan, dalam bulan Ramadan. Wayan bagi lana, dan sepatutnya bagi kita sepatutnya bagi kita lah, kita orang Islam, orang beriman yang mengaku umat Rasulullah SAW. Wayan bagi lana, bal yata'akkadu fi haqqina, bahkan dikuatkan pada hak kita, an naqtadi bihi, bahawa kita mengikut jalan-jalan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ikut contoh teladan baginda Rasulullah SAW di bulan Ramadan, fi fi'lil khair, dalam melakukan kebajikan, wa kasratul ju', dan kita banyakkan mempunyai sifat-sifat pemurah, fi hadzal syahril azim, pada bulan yang mulia ini, lagi al-mubarak, lagi bulan yang mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Masya-Allah. Itulah dapat saya kongsikan pada malam ini dengan berkenaan dengan fadilat jud, kan, fadilat pemurah, yang menyatakan kelebihan jud, kelebihan pemurah pada bulan Ramadan, yang mana perkara yang saya bacakan tadi, apa yang saya kongsi tadi, adalah saya petik daripada kitab Syekh Abdullah bin Ahmad As-Siddiq Al-Ghamari, ya, salah seorang daripada ulama hebat yang kelahiran daripada Maroko, yang mana dia banyak mengarang kitab-kitab yang hebat-hebat. Salah satu daripada kitabnya itulah kitab berkenaan Al-Masu'ah, kan, ensiklopedia berkenaan dengan banyak perkara, ya, di situ dia ada lebih kurang dalam 13, ada 19 juzuk, ada 19 juzuk. Yang saya baca tadi dalam malam ini saya kongsikan ialah juzuk yang ke-12 berkenaan dengan kelebihan Ramadan, kelebihan berpuasa, dan juga kelebihan jud, pemurah pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan orang kata apa-apa yang saya kupas, saya bincang, saya kongsikan pada tuan-tuan, boleh sikit sebanyak, insya-Allah tuan-tuan jadikan panduan pada bulan Ramadan ini, dan amalkanlah sebaik-baik yang kita boleh amalkan, insya-Allah, dengan kelapangan yang kita ada. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memurahkan rezeki kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita, dan Allah Ta'ala insya-Allah besok akhirat masukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Sekianlah perkongsian saya dapat kongsikan pada tuan-tuan. Akhirul kalam, mana-mana yang lebih bermanfaat dan mana yang kurang itu adalah kelemahan saya sendiri. Sekian, jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.